Assalamualaikum DFP3 and all my students. Okay, today we are going to discuss the question that I have been shared to you, okay, yesterday. Okay, 4 questions involving finding range, sketching graph, and related to function lah, function question, and we will go through one by one. Okay, so like in this question, this is the students working, okay. So it's good to discuss students working. Asyik tengok cikgu je yang buat, marilah kita tengok kawan-kawan you pula yang buat. It's good that we learn from other people mistake. Orang yang bagus adalah bukan sahaja belajar daripada kesilapan diri dia, tetapi dia tak perlu melakukan kesilapan pun, tapi dia belajar daripada kesilapan orang lain. So that is the best and wise person lah. Okay, so tadi kita dah discuss 1 minus X. I suka the way dia tukar dia bentuk MX plus C, so that it's obvious that the intercept is at 1. And dia melukis dengan betul the domain given X less than 1. So dia tak ada pun tarik panjang-panjang. Walaupun dia tahu negative X plus 1 ni sepanjang-panjangnya from negative infinity up to infinity. But then because the restricted domain ini dia mengikut soalan. Tetapi kesalahannya di sini range dia adalah sepatutnya daripada kosong because range, when we are talking about range, it is all the y possible values. Okay, let's look at question B. Okay, so x square minus 5, lagi sekali bagus Hatin dia melukis negative 5. Sepatutnya x square minus 5 dia tahu macam tu kuadratiknya. Okay, tetapi disebabkan range that being given adalah X less than 0. So dilukis bahagian yang negatif sahaja. Okay, so bagus. Mari kita tengok jawapan range dia. So range adalah paling kecil adalah the maximum it can be. The minimum, the smallest values it can be adalah negative 5 until infinity. Very good. Very good. Okay, so this is reciprocal function. Basically reciprocal function ni tak masuk dalam syllabus DM, but then it's included in SM, so it's okay lah, kita sentuh terus lah because it's not that hard pun 1 over X ni Yang dalam syllabus you apa dia semua? Student? Linear, quadratic, Okay. Quadratic. cubic. Yes. So, yes, very good dalam kita mempelajari graf yang ekstra ni, pastikan yang 4 ini dikuasai. Okay, so now 1 over X, if we know that X cannot be 0. Okay, salah ni gambar ni. 1 over X, graf masih 1 over X. So I view besar sikit supaya kita dapat fokus pada soalan ini. Nampak ke semua? nampak madam. Okay. Nampak, madam. So, alright. So 1 over X supposedly how? How is supposedly 1 over X looks like? Okay, 1 over X adalah sepatutnya begini. Dia approaching. Yang ini dia approaching 0, yang ini dia approaching ke bawah. Macam tu. Ini pun dia tak boleh slanted ni. Dia kena menghampiri. Okay. So jangan lupa X dan Y. Okay. Tetapi dia kata nak X greater than 2 saja. So maybe you punya 2 ni somewhere here sayang. So ini I kena padam. Ini obviously tak. Okay. And I kena padam. I kena padam apa? Separuh ni. Separuh ni cikgu kena padam. Macam tu je sayang Hatin. Dan student lain. Nampak tak? Nampak. Okay. Nampak So madam. sekarang, Nampak. okay. So sekarang dia nak range. Okay. So range adalah sekecil-kecil. Sekecil-kecil apa range dia ni? What is the smallest values it can be untuk Y ni? Kosong. 0. 0 sampai apa? 0 tu include ke exclude? Exclude. Never touch 0. They never touch 0. Tetapi ini kita tak tahu. So kita kena masukkan dekat dalam function. Ini graf apa? 1 over X kan tadi kan? So kalau X equals to 2, dia jadi apa ni? 1 over 2. Betul tak? Cikgu masukkan 2. Jadi 1 over 2 tak? 1 over 2. Okay, so this is 1 over 2. So the maximum it can be 1 over 2 lah sayang.
Boleh tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, Okay. madam. Okay, let's look at this function. Okay, again, this is absolute function pun tak masuk syllabus. Okay, tapi ini betul lah graf yang dilukis ni. Okay, so cara nak lukis dia adalah mula-mula. Okay, I stop sharing. I share screen dulu. I share. Cikgu stop sharing. I share. Alamak, aku terus bawa sikit. Alamak. Okay, so ini y equals to x. Tetapi dia kata yang negatif 5 pun akan bila modulus kan dia akan jadi 5. So negatif 5 ni takkan berlaku sayang. Dia pantul. Macam tu. Nampak ke tak? So dia tak macam ni. Nampak. Okay. So sekarang dia kata shift pula 2. Ini shift. Ni shift 2 ni. Upward. So dia naiklah 2. So betul lah kawan ni buat. Okay, good. Graf dia betul. Okay, so the range adalah paling kecil adalah 2. Betul, include and then up to infinity. Very good, Hatin. Dah, selesai dah soalan Hatin. Sudah. Okay, bagus. Tahniah diucapkan. Okay, alright. Next, Fatin Farzana. Bagus Fatin Farzana ni. Dia selalu ingatkan cikgu untuk buat tapak odok. Cuma nanti Fatin belajar guna Office Lens, Fatin. So nanti dia snap tu dia clear sikit. Boleh tak, Fatin? Boleh, madam. Okay. Macam tu lah. Okay. 1 minus 2x. Ini pun bagus. I suka kalau students tu. I bukan memilih students. I mean, tengok jawapan je. Tidak. I menghargai the moment, maksudnya diikut. Diikut kita punya ajaran, our teaching. Kita kata apa? I kata yang pertama susun. So that it becomes obvious that this is your y-intercept. And then your gradient is negative. Okay, so dia menurun ke bawah macam ni. Okay, and then dia cari x-intercept. Okay, so x-intercept y equal to 0. Okay, dapat 1/2. Okay, bagus. Okay, so sekarang, is there any restriction? Tak ada. Sebab dia baru question 1. Question 1. Dia tak ada restriction. Senang lagi. Tetapi dia meminta domain dan range. So domain pastinya daripada negative infinity ke infinity dan range pun begitu juga since there is no restriction in the domain. Tetapi once dia ada bagi restriction, for example x is greater than 0 sahaja. So ini tak boleh. Ini tak boleh ada. Saya ambil yang positif sahaja and then the range pun akan berubah sebab paling tinggi bukan infinity. Paling tinggi sudah jadi the maximum it can be adalah 1. Penting tak graf ni? Penting. Semua benda dalam hidup kerjaya you all akan datang. Semuanya melibatkan graf. Medical. Because sekarang mesin semua dihasilkan graf sayang. You kena tafsir the mesin. Boleh? Okay. Sebab dengan ada tak apa, I share OneNote lah. Susah tak boleh nak annotate. Okay, so let's look at the solution now. Okay, ini bagus. Ni piecewise kan? Okay, dia nak graf itu terbahagi kepada kosong. Daripada x greater than 0 ni, dekat sini dia nak graf lain. Lepas tu dekat sini x less than 0 ni dia nak graf lain. Dia nak x square. So x square macam tu. X minus 5. Ini. So betul lah graf dia ni. Cut at 5. Bagus. Very good. Faham ke student piecewise ni? Faham. Any question? Faham, ya. Ada yang nak ditanya? Perlu cikgu terangkan lagi slowly ke atau insyaAllah faham dah ni? Tak ada soalan? Tak ada. Okay. So kita mestilah lukis dah namanya piecewise, kita mestilah lukis according to the domain yang diberi with the related function. Okay.
So dalam kes ni bila kita dah lukis domain dia adalah apa ni? Domain dia adalah from negative infinity until infinity. Zero include. Kalau zero include tak boleh lah ada ni. Kalau zero tu include tak perlulah union sayang. That is not how we represent our answer. Tak ada. Kita hanya buat union kalau zero tu tidak termasuk. Sekarang ni domain dia semua termasuk. Ini kosong, x less than 0 ke sana tak termasuk. And then dia ini termasuk. So ceritanya adalah dia semua negative infinity up to infinity. Faham tak? Faham, Madam. Faham, Madam. So walaupun betul kita salahkan juga sebab cara penulisan itu tidak betul, tidak diterima. Seolah-olah student tu tak faham apa maksud included ni. Alright. So range dia apa range dia? Range dia adalah paling kecil daripada negatif 5 sampai kosong and then sambung sampai ni. Pun tak boleh lah. You tak boleh range itu you minta pemeriksa tu combinekan untuk you. Tak boleh. Dia nak ada total hasil daripada kedua-dua graf ini. Dia bukan nak ini untuk quadratic, ini untuk straight line. Tidak. So that's why cikgu kata you bayangkan you compress pump. Graf tu you penyek kan. Ini ke sana, apa hasil yang you dapat? So ini jalan, dapat ini. Ini rapatkan dapat ini. So dia punya nilai yang paling kecil adalah negatif 5 include sampai infinity. Boleh ke students? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay. Boleh, Madam. Alright. Ini mencabar sikit. Sebab apa? Dia adalah absolute function. Sekejap. Okay. So first kali kita kena takrifkan ini. Ini apa benda sebenarnya ni? So dia kata ini x ketika 0 dia adalah 0. So ketika dia 0 dia adalah 0. So ada sini kat situ. Nampak tak? Ada hitam kat situ. Ada nilai. When x 0 y adalah 0. Okay. Kemudian ini apa maksud x not 0? X not 0 maksudnya x greater than 0 dengan x less than 0. Sebab kita number line kita macam ni. Kosong kita kat sini kan. So kalau lah kosong tu, dia kata kosong, bila kosong dia adalah kosong. Kat sinilah. Okay. Tetapi yang ini, yang belah kanan dengan belah kiri ni adalah mengikut graf yang diberi iaitu absolute ni yang ini. Selain daripada yang ini, okay, menggunakan function yang ini. Okay, jadi memang kita kena pecahkanlah absolute ini sendiri adalah boleh jadi x, boleh jadi negatif x. Betul, setuju semua? This is when x is greater than 0. This is when x is less than 0. So sekarang dia bukan nak absolute x saja, dia nak absolute x over x. So cikgu masukkanlah yang tadi ni. Dia cara dia tulis macam tu. So cikgu bawa lah ini x over x. Ini adalah negatif x. Ikut ambil yang atas ni. Over dengan yang bawah ni x. This is when x is greater than 0. This is when x is less than 0. Okay. Kita selesaikan sayang. X dengan x jadi apa? 1. Bawah ni jadi apa? Negatif 1. So this is x greater than 0. This is x less than 0. Tapi jangan risaulah absolute ni atau modulus absolute function ni tak adalah dekat dalam syllabus you. But then nak tak nak nanti PST ada belajar lah. Okay. So bila dia kata when x is greater than 0 adalah 1. That's why betul graf kawan you ni. Okay, and then when x is less than 0 adalah negative 1. Bagus. Siapa yang buat ni nama dia?
Siapa yang buat students ni? Zairul, madam. Zairul. Pandailah Zairul ni. Zairul lukis guna apa? Ha? Macam mana Zairul dapat lukis ni? Tak ada jalan kerja tapi pun graf betul. Boleh share sikit, cikgu interview awak ni. Boleh share sikit rahsia kejayaan melukis graf absolute ni. Saya explore dekat website Madam bagi. Website? Oh, GeoGebra. Hmm. Okay, very good. Bagus. Begitulah dia. Bagus. Very resourceful. That is how 21st century learners. Okay, so jadi bila dia dah berjaya lukis graf dengan betul, so pastinya domain dia adalah betul nanti. So domain dia kalau tengok negative infinity sampai kosong. Tapi tak boleh berhenti. Ini tak boleh ni. Allah, hai. I tak tahulah. Sometimes. Tengok dia start lah. Dia start dah ni. Allahu Akbar. Oh, you all bantu cikgu you all. Kenapa macam ni you all? Astaghfirullahalazim. Dia lukis sendiri ke benda? Dia tangan I pun dia detect. I biasalah nanti I akan mengadulah kat kawan I tanya. Kalau tak tahu pun cikgu akan apa? Tanya kawan-kawan. Tak ada dah. Dia kadang-kadang ada you all. Maksudnya dia punya ni software ni tak compatible lah. Okay. So lagi sekali jawapan adalah negative infinity up to infinity. Sebab you sendiri cakap zero ni include so tak boleh berpisah lah. Okay. Lagi range dia adalah daripada negative 1 sampai 0. Tak boleh. Kalau negative 1 sampai 0 tu maksudnya graf tu macam ni. So bila you penyek kan, you rapatkan soft ke ni, dia ada nilai. Sekarang ni cerita dia adalah negative 1 sahaja nilai dia and then 0 and then 1. Kalau cikgu rapatkan semua ni ke sini, dia ada ini, dia ada ini, dia ada ini je. So ini adalah you buat dalam bentuk subset lah. Macam tu. Range dia. Okay, boleh you all? Memang agak mencabar lah ni sebab dia adalah dia hanya ada 3 nilai sahaja. Okay, kita tak boleh cakap dia negative infinity sampai negative 1. Tak boleh. Sebab apa? Dia bukan panjang macam tu. Dia adalah y. Dia bukan begini. Macam contohnya negative 1. Macam mana? Macam tu ke? So panjang-panjang daripada negative infinity sampai negative 1. Tidak. Dia adalah pada nilai ni je. Memang dia nampak panjang. Tapi when you are asking about range, this is one value saja. Saya cikgu kata you all macam tepuk roti canai tu. Pap. You all makan roti canai kan? Walaupun dia lebar dia pap. Untuk you dapatkan range dia. Faham tak? You all tak nampak I tepuk macam mana tak on kamera. Tapi bayangkanlah Okay. So this is your range. Okay, lagi? Ada lagi yang bincang? DFP 3. Dah habis dah. Itu saja. Okey. Jadi itu sajalah. Mana lagi yang lain, soalan lain? Soalan 13 Soalan 13. Mana soalan 13? Oh ni. Composite function. Kenapa dengan soalan ni? Mana composite function FF? Masukkan je lah. tak faham. Dah masukkan dah? Ni bila masukkan composite ni dapat apa? Dapat X Bukan? Dapat apa? Dah cuba ke belum?
Belum betul. Kan dia suruh composite kan. Kita masukkanlah 3x ni, kita buatlah rumah besar kat sini. Over apa? X lagi. Buat rumah besar lagi kat situ. Minus 2. So rumah besar ni nak isi apa? Nak isi dia juga. Dia juga nak kena isi. 3x over x minus 2. Ini 3x over x minus 2. Okey, step yang pertama adalah buat apa? Expand. Ini expand. 3 × 3 9x over x minus 2. Betul tak, student? Betul. Okey, kemudian ini nak kena buat apa ni? Ni kenalah samakan penyebut kan. Kalau you buka ni, bolehlah buka. Dah masuk kan boleh buka. So apa you buat? You tak boleh 3x tolak 2 terus. Tak boleh. Macam mana you buat 1/5 minus 2? Macam mana you buat? You mesti, tak bolehlah 1 tolak 2 terus negatif 1/5. Boleh ke? Tak boleh. Apa kena buat? Mesti darabkan dengan 5, darab dengan 5. Bila dia punya penyebut dah sama, the denominator is the same, then only you can minus. Maksudnya bukan minus 2. Minus apa tu? Minus 10. Betul tak? Okay, so samalah juga macam function ni. Function pun sama. That's why kalau student tu dia ada problem dengan function, dia bukan masalah function. Dia masalah matematik darjah 4 dulu. That's why pesan kat adik-adik belajar elok-elok. Sekolah 3 bulan je cari tutor ke apa ke. You ajarkan ke. Jangan biar dia macam tu. Nanti teruk nanti matrik. Nanti zaman matrik. Betul tak je cakap ni? Betul. You tak tipu. Okay, minus. Minus tu apa? 2x minus 2. Okey, lepas tu over apa? Jangan pergi hilang pula. Kadang student ni bila dia dah samakan denominator, dia hilang pula x minus 2 dia. Tak boleh, x minus 2 masih ada. Tapi bayangkan ini dengan something lah 5 ke over a. Apa jadi? 1 over a darab bahagi tukar jadi darab, dia jadi apa? Mesti Terbalik. swap. Mesti terbalik. So sebenarnya dia boleh cancel each other, tinggallah 1/5. So daripada awal lagi kalau over dengan over kat bawah ni, dua-dua golongan bawahan ni kita boleh cancel. Boleh cancel. So sekarang I nak cancel. Ceritanya tinggal itu je sebenarnya. So tinggal apa ni? 9x over start. 9x over apa? Over 3x minus 2x plus times 4. So 9x over X plus 4. Okay. So inilah functionnya. Okay. Find the inverse of f. Carilah inverse. You all tak tahu buat soalan yang mana sayang? Inverse dengan F prime kan beda. Soalan C. Soalan C. Cari dalam senang, cari luar yang susah. Like you. Dalam masukkan je. Okay, inverse ni cari sendirilah, inverse. Macam mana cari inverse? Okay, ni soalan A. Okay, next kita sambung soalan B. Okay, inverse. So F inverse X is equals to Y. So Y equals to apa? Panggil dia 3X ni over X minus 2. And then we want to write X as a subject. Okay. So since we want to write X as a subject, so Y X minus. Ni cikgu bawa pergi sini Jadi 2Y 2Y equals to 3X. Okay, we want to write X as a subject. So X equals to YX. Okay. Minus 2. Okay, kita kena susun lah. Okay, kena susun semua term yang ada X ni. Jadi apa?
Y, X minus 3. X to Y kat sini. Boleh? Tak mula-mula bawa sana pergi sana. Okay, kemudian I kena kumpulkan X ni. I kena factor X ni. Y minus 3. Nampak tak? Nampak madam. So, Nampak, 2Y madam. over Y minus 3. Sama tak dengan you all? So, tukar sahaja. 2X over X minus 3. Tada, ni punya F inverse. Okay? Okay, madam. Okay, now C. Okay, dia nak FGX dia dah bagi. To X plus 1. Okay, dia nak function G. Cikgu kata kalau cari luar, let you. Kalau dalam, biar je. So, F adalah apa? F adalah 3GX over, masukkan sahaja X kita dengan GX. Minus 2 equals to 2X plus 1. Yang kita nak apa? Kita nak GX kan? Okay, tak apa. Kita bawa, kita selesaikanlah dulu 2X plus 1 multiply with GX minus 2. Okay? So, lepas tu apa? Expand. Dia celah sikit expand. 3GX. Oh, cabaran dia dekat sini lah you all. Mungkin sebab you all nampak GX tu macam pening kan? Negative 4X plus GX minus 2. Okay, so sekarang cikgu nak kena kumpul semua GX ni. Okay, 3GX dengan GX tinggal berapa ni? Kalau ini bawa pergi sini je tolak kan? So tinggal apa? 2GX. Betul tak? Betul tak student? Betul, madam. Okay. So kemudian minus dengan 2X GX. Equals to negative 2. Okay, so sekarang kita nak GX. Ingat target kita, kita susah macam mana pun target kita nak GX as a subject. So dapatlah negative 2 over 2 minus 2X. Okay, so sekarang cikgu faktorkan 2 keluar, dia tinggal apa? Negative 1 minus X. Inilah jawapannya. Boleh tak student? Boleh. Boleh, madam. Okay, dekat Boleh, mana madam. yang ambil okay, dengar dekat mana yang ambil soalan ni? So ini adalah soalan yang bagus dalam silibus you. Cikgu ada share dekat bank, Bank. Lepas tu ni soalan konsep praktis ni 1.1 MB You all buka buku ni Ini adalah SM tapi boleh pilih soalan yang berkaitan. Okay, sayang, tengok soalan tadi nombor berapa? Nombor berapa soalan dia? 13. 13. Ni. Tak sama pun. Betul 13. Tiga belas 13. Betul lah. Ni. Kan? 13 kan? Madam, saya banyak je. Oh. Let me know lah Bagus bagi tahu I. Okey, nombor 13 ni. Okey, tengok 13. Ni nota ni mana I dapat ni dekat Telegram ni you all. Yang I share dekat bank tu. Nanti you all download, semua orang download Boleh ke semua orang download? Semua orang download save dekat dalam laptop. Boleh, madam. Tab ke apa ke? Okey. So sekarang bila you dah download, you tengok nombor 13 ni, tajuk function. Lepas tu tengoklah jawapan dia. Betul 13. 13 apa
Macam tak sama pula. Sekejap. Betul tadi nombor 13. Betul, madam. Tak pening juga ni. Ni 13 juga. Okey, ni tajuk equation kan. Okey, function. Matrices. Okey, ni 13 kan you all kan? Ni soalan kita. Tapi ni 13 apa ni? Ni 13. Oh, dia ada dua 13. Ni 13, ni 13. Nasib lah. So, pasti ada lari kat situ. Kita tengok jawapan. Oh, ni 14 ni. 14 ini jawapan dia. Okey, f(x) dapat 9x 9x over x plus 4. Sama tak? Sama. Okey, b kita dapat apa? 2x over x minus 3. Betul? Oh, dia ada minta domain ke? Tak ada pun. Dia nak find inverse je, kita bagi je lah inverse. Okey. Kemudian dia nak function g. G dia 2x plus 1, x minus 1. Ada silap sikit. 2x plus 1. 2x plus 1. 2x plus 1 over x minus 1. 2x plus 1 over x. 2x plus 1. Sekejap, tengok balik ada salah ke? Fgx dia nak function g kan? Dalam kan? Okey, cikgu dah masukkan f. 3gx. Ini pun masukkan gx. Okey. Negatif 4x tu macam mana? Ini expand 2gx. Ni negatif 4x. Ni kan expand ni. Ni mula-mula darabkan dapat 2xgx. Ini kemudian darabkan dapat negatif 4x. Katalah ini kita panggil u je lah kan. Kita tahulah itu u f u. 2x plus 1. So bila cikgu masukkan 3u over u minus 2. 2x plus 1. So ingat target kita nak u So 3u 2x plus 1 darab dengan u minus 2. Sama je. 2xu minus 4x plus u minus 2. Sama tak? Sama. Lepas tu I kumpul. Madam, maybe dekat line nombor 3, madam tinggal negative 4x. Okay. So yang ni betul Yang ni betul. Yang ini okey kan? Yang ini yang tinggal ni Ini dengan ini. Okey, sekejap. 3gx minus gx dapat 2gx. Ini bawa pergi sana. Itu tinggal 4x ni. Padanlah sini sebut tadi 4x. Tapi sebab yang seterusnya yang bawah ni Okey. So mari kita bersambung sikit. Okey. Negatif 4x. Yang malas ni ada conteng-conteng ni. Okey, ni apa tadi sayang? Cikgu dah terdelete dah ni apa ni? Alah, buat balik je lah. I pula yang pening.
Sebenarnya betulkan sikit je, tapi tak apalah, buat je lah lagi sekali. Tak susah pun kan. Okay, mari kita besarkan sikit. So nanti macam ni lah yang you kena buat. Okay, mari semua orang bersama-sama kita. Draw, alright. Okay, semua orang cepat. Gx minus 2 bracket 2x plus 1. No. Kat sini masih lagi 2x plus 1. Nanti next step nanti. Okay, so 3gx. Okay, kita bawakan semua. 2x plus 1 darabkan dengan gx minus 2. Okay, we expand 2x gx minus apa? Negative 4x. Minus 4x. Okay. Kemudian yang ini gx minus 2. Okay, we want gx as a subject. So ini okay. Semua gx bawa pergi belah kiri. 3gx minus gx. Dapat 2gx. 2gx. Ini bawa pergi belah sini. Minus 2x gx. Equal, jangan lupa negative 4x minus 2. Okay, we want gx. Remember, bear in mind, we want gx. Gx as a subject. So, factor out gx, dapatlah 2 minus 2x. Equals to negative 4x minus 2. Okay, kemudian okay, nanti nak screenshot better dalam ni ke better kat sebelah. Belah habiskan je lah. Gx negative 4x minus 2 over 2 minus 2x. Okay, kita kecilkan semua, kita factorkan 2. So, jadi negative 2x minus 1 over 1 minus x. Betul tak? Negative 2x minus 1. Okay, dia dapat positif-positif tapi setara dengan kita. Okay, apa yang kita buat adalah kita keluarkan negatif ni. 2x. Okay, bila cikgu keluarkan negatif jadi apa? Plus 1. Plus 1. Plus 1. Okay, cuba you tengok bila expand sama tak? Sama. Itu 2x minus 1. Yes. So, sekarang bawah ni pun kita minuskan juga. Kita keluarkan minus. So, jadi apa? Negative 1 Minus. Plus x. plus x. Betul tak? So, bila expand dapat 1 minus x. So, negatif cancel. Susun lagi sikit lagi 2x plus 1 over x minus 1. Okay. So, sekian. Itulah jawapan kita. Boleh tak? Boleh, madam. Okay, so cikgu cantikkan sikit. 2x plus 1 dekat bawah ni lah. Tak payah kat sini. Okay. Alright. So I think that's it for today lah. Okay. So nanti cuba lagi soalan yang nanti cikgu senaraikan nombor berapa yang you kena buat. Tapi so far soalan yang cikgu dah sedia bagi tu dapat buat tak? Cuba buat Siapkan. Odok dah siap odok? Dah. Okay, teruskan buat Teruskan buat. Cikgu dah buat tapak. Nanti teruskan buat. Okay. I think that's it for today. I'll see you next class. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Okay, bye. Madam.